Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna shayyiban nafi'a. Allahumma rafa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal ghala'i wal mihan wa fitana ma zahara minha wa ma batan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazimil lazat ya'nil maut. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertamanya dan seterusnya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah Allah Khalik yang mengatur segala-galanya, yang mendatangkan kita ke surau, ke masjid untuk bersembahyang, yang memberi kita kekuatan untuk membaca Al-Quran, bangkit tengah malam untuk melakukan qiyamul lail, dan seterusnya. Segala kebajikan itu adalah gerak yang diatur oleh Allah. Banyak orang cakap, aku besok pencen nak pergi surau, nak pergi masjid. Sampai tak? Kebanyakannya tak sampai. Sampai pun sekejap je. Itu sebab ada orang cakap, aku ni makanya apa, malas nak baca Quran. Kalau aku nak baca hari-hari aku baca. Bukan gitu tuan-tuan. Kita takut. Sebenarnya kita takut. Takut nanti kita tak baca Quran tu disebabkan Allah Ta'ala tak nak dengar suara kita membaca kalam Allah. Tu kita takut. Bukannya kita tak nak, bukannya kita malas. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak nak dengar suara kita. Kita tak pergi surau, tak pergi masjid, kita ingatkan kita malas. Tapi kita takut sebenarnya kita tak pergi surau, kaki tak sampai ke masjid, tak sampai ke surau, sebenarnya Allah Ta'ala tak nak jadikan kita ni tetamu Allah. Takut benda tu berpanjangan sampai bila? Sampai hari Allah Ta'ala jemput kita, kita masih lagi tak baca Quran, masih lagi tak pergi surau masjid. Sedangkan Allah Ta'ala sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid-masjid aku itu, surau-surau aku itu adalah orang yang beriman dengan aku dan beriman dengan hari akhir. Maknanya tetamu Allah. Ada orang tuan-tuan mati baru orang bawa pergi surau masjid. Ada tak? Ada. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nasib baik mati. Kalau tak mati sampai bila-bila tak pergi. Tapi mati tetap mati. Memanglah muda kita tak baca Quran, tapi bila dah tua dapat baca Quran, alhamdulillah. Memanglah muda kita tak surau, tak pergi masjid. Siapa sini daripada umur 21 datang masjid surau? Angkat tangan. Tapi bila dah tua-tua Allah Ta'ala hantar pergi surau, pergi masjid, itu alhamdulillah. Dulu kaki sihat tak pergi masjid. Dah bertongkat baru pergi masjid surau. Dah gaut. Baru lagi surau masjid. Alhamdulillah. Dulu kaki sihat buat main bola. Tu.
Ni sebut bola ni pun satu hal tak. Kalau 4 bola kan pukul 3 pagi pun boleh bangun. Tu. Boleh kunci jam tu. Tapi kalau nak suruh bangun sembahyang tahajud, letih, ngantuk. Tu. Bangun pukul 3 pagi tengok bola, tengoklah. Lepas 45 minit dia ada rehat tak? Ada. Berapa minit? 15 minit. 15 minit boleh sembahyang tahajud tak? Boleh. Sembahyang ke tak? Lalunya tidak ada. Tak rugi. Brazil kalah, dia yang menangis. Wahal bapak dia orang Johor, Jawa Johor. Mak dia orang Negeri Sembilan. Pergi je Brazil pun tak pernah. Tapi Brazil kalah nangis mengarut. Allahu Akbar. Kalau Malaysia kalah ke sedih, pula lah awak orang Malaysia. Semangat kenegaraan tu ada, alhamdulillah lah. Brazil apa dia kena mengena? England kalah, sedih. Hantar gambar menangis tu, berderet-deret. England kalah. England pun tak pernah apa? Tak pernah pergi je kat orang putih pun tak gerti. Yes, no, alright, I love you. Allahu Akbar. Biar berpada-pada tuan-tuan kita nak sesuatu. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita beribadah. Memang ada disebut, ada nas yang menyebut setiap amalan kita ni tuan-tuan akan ditapis di setiap pintu langit. Berapa langit ada? 7 petala langit. Setiap pintu langit tu ada malaikat yang menjaga. Saya pernah sebut dulu, setiap amalan akan lalu di pintu pertama, pintu kedua, dia check. Di antara benda yang dia check, pertamanya ada ribah tak? Apa makna ribah? Mengumpat tak? Tu. Lepas pintu pertama, naik pintu kedua, ada syirik tak? Ada riak tak? Ada ujub tak? Itu sebab banyak ulama cakap, kita semayang maghrib tadi tu pun belum tentu terima Allah Ta'ala. Tapi adakah saya cakap macam tu tak payah semayang? Tak. Semayang ni kewajipan. Ta'abud menunjukkan kita ubudiyah sebagai hamba mematuhi apa yang Allah Ta'ala suruh. Tuhan punya hamba. Siapa dia yang Tuhan punya hamba? Allah. Orang semayang tu belum tentu terima lagi. Apatah lagi kalau tak semayang. Tu. Orang pergi mancing, orang pergi mencandat, orang pergi ke laut tu pun belum tentu dapat ikan. Apatah lagi kalau tidur kat rumah nak harap ikan terbang balik ke rumah, tak adalah. Tu. Mudah-mudahan adalah benda, tak banyak sikit besok adalah benda yang kita nak kutip di padang akhirat untuk ditimbang di mizan Allah Ta'ala. Gitu. Baik. Kita sambung kitab membicarakan malam pertama di alam kubur. Kepada yang ada kitab, buka muka surat 77. 77. Ada kitab? Ambil kitab. Muka surat 77. Ada? Bukan apa tuan-tuan, bukan nak pandai. Kitab ni besok di antara menjadi saksi di hadapan Allah. Kitab ni ada, dibaca aku dulu. Setiap benda yang kita buat yang baik akan dipertunjukkan. Muka surat 77. Jawa cakap 77. Bukan 007, itu James Bond. 77. Muka surat 77 atas sekali. Mengapa seseorang? Qala muallifu rahimahumullah, berkata penulis kitab ini, mengapa seseorang tidak berfikir tentang kematian dan selalu mengingatinya? Mengapa ia tidak bersiap-siap menghadapinya? Janganlah ia memperhatikan dan menunggu sesuatu kecuali kematian. Penulis ni cakap, kenapa kita tak fikir tentang mati? Kenapa kita tak fikir tentang mati?
Kita fikir tentang anak, kita fikir tentang cucu, tapi kita kurang fikir tentang mati. Sebab mati itu adalah satu perkara yang berlaku kepada semua orang. Nabi sebut, Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, bila seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak berjaga-jaga, mati dalam keadaan tidak bersedia, apa yang diminta dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, ya Tuhanku, balikkanlah aku dekat dunia. Malaikat tanya dia, kau nak balik dunia nak buat apa? Nak tengok rumah engkau ke? Nak tengok bini engkau ke? Nak tengok anak engkau ke? Nak tengok segala saudara mara engkau ke? Tak. Amalan soleh. Aku nak buat amal soleh. Beruntunglah. Tuan-tuan ni kalau kekal sebegini, tidak ada ribah, tidak ada riak, insya-Allah di antara orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mengapa tidak bersiap-siap menghadapinya? Penulis dia cakap, kenapa kita tak bersiap menghadapinya? Kita nak buat kerja kahwin anak, macam-macam kita buat persiapan, betul tak? Tulis apa barang nak, berapa nak order. Tu kerja kahwin. Begitu baru nak buat kerja kahwin. Belum lagi kalau menang jadi calon ke apa ke, nak buat majlis besar-besar, tu lagi pula. Kita rancang. Tapi untuk balik ke akhirat, adakah kita merancang? Beruntunglah pada orang-orang yang merancang perjalanan dia. Sampailah akhir hari dia berada di dalam dunia, dia merancang. Yang dulu-dulu sudah dah. Dulu ustaz tak ada rancang, dulu-dulu. Itu sebab Tuan Haji Wahid, wali Allah Melaka tu cakap, yang sudah tu sudah. Yang lepas tu lepas. Minta ampun banyak-banyak dengan Allah. Kalau ada salah dengan orang, minta maaf dengan orang. Yang kita nak fikir ni, hari ni dan seterusnya, baki sisa-sisa hidup kita. Tu. Nak tunggu kaya dah tak boleh kaya dah ni. Sungguh. Kaya dengan miskin ni siapa punya? Siapa yang bagi kaya dengan miskin? Allah. Orang yang kaya hari ni, besok Allah Ta'ala boleh miskinkan dia. Tuan-tuan yang sederhana hari ni, besok Allah Ta'ala boleh bagi kaya pada tuan-tuan. Boleh tak? Sebab semuanya milik Allah. Orang yang miskin, papa gedana hari ni, kalau Allah Ta'ala nak kayakan dia boleh esok, boleh tak? Tapi fikir balik diri kita ni, tuan-tuan. Duduk genung kan. Sebab saya selalu cakap, berangan tu percuma. Kena bayar ke berangan? Tak. Berangan kalau jadi kaya. Aku ni kalau ada 73 juta. Tu. 73 juta. Banyak tak Tuan Imam? Ya, kalau ada 73 juta dolar, datang surau tak hari ni ke? Datang? Belum tahu. Belum tahu. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, apakah engkau menyangka engkau telah beriman sedangkan engkau belum diuji. Tuan-tuan tengok Ronaldo tu. Harta dia 650 juta dolar. Shah Rukh Khan 750 juta dolar. Saya pernah cerita dulu Sadio Mane. Sadio Mane ni dia orang Afrika. Dia orang Senegal, dia main bola untuk dulu Liverpool. Dia pergi ambil anugerah pemain Afrika. Bawa handphone pecah. Handphone kita pun tak pecah tak? Kita kalau bawa handphone pecah, malu. Dia tak, handphone dia pecah ni. Nak pergi ambil anugerah pemain Afrika terbaik. Handphone pecah. Orang tanya dia. Wartawan tanya dia.
engkau punya gaji seminggu 1 juta duit Malaysia. Seminggu. Kalau 4 sebulan berapa? 4 juta. Engkau punya gaji sebulan 4 juta duit Malaysia. Duit engkau banyak. Kenapa engkau datang ambil anugerah pakai handphone cermin pecah? Dia cakap apa tuan-tuan? Aku boleh hidup mewah, dia cakap. Aku boleh beli Lamborghini, aku boleh beli Ferrari, aku boleh hidup macam Ronaldo, aku boleh hidup macam Neymar. Tapi untuk apa, dia cakap? Kan baik rezeki yang Allah Ta'ala bagi itu aku kongsikan dengan orang miskin di kampung aku. Kan baik aku buat masjid, kan baik aku buat sekolah, kan baik aku buat benda-benda yang bermanfaat untuk rakyat negara aku yang miskin. Tuan-tuan tengok. Bukan semua orang kaya ni ingat. Bukan semua. Sebab Allah Ta'ala dah tunjuk dah dulu. Siapa dia? Zaman Nabi? Sa'labah. Sa'labah tu tuan-tuan, dia sahabat Nabi. Dia miskin. Semayang belakang Nabi. Setiap kali habis semayang dia hilang balik. Habis semayang dia tak tunggu doa, balik. Itu kalau ada yang lepas semayang hilang itu Sa'labah tu. Sa'labah sekarang lah. Agak orang cakap mengelabah tu daripada perkataan Sa'labah tu lah. Sa'labah ni sahabat tuan-tuan. Habis dia semayang balik. Nabi cakap, seorang sahabat dia cakap, kau pergi tengok ikut Sa'labah ni apa dia buat. Takkan hari-hari dia buang air besar. Sahabat ikut dia tuan-tuan. Sampai dekat rumah. Dan rumah dia agak jauh. Sampai dekat rumah dia buka kain tu. Kain yang dipakai tu digunakan. Dibagi pada isteri dia untuk sembahyang. Rupanya kain dia terlalu miskin. Dia kongsi kain sembahyang. Kita kongsi juga kain kadang tak. Betul. Rasulullah sahabat repot dengan Rasulullah, dia cakap, ya Rasulullah, Sa'labah ni balik sebab apa? Sebab kain yang dia pakai tu dia nak bagi pada bini dia untuk solat. Rasulullah cakap, kalau gitulah hal keadaannya, biarkan. Tapi berita tu sampai dekat Sa'labah. Hari-hari Sa'labah pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah aku kaya. Nabi cakap, jangan. Nanti kau kaya, nanti kau tak datang surau. Tak. Dia macam Taimam cakap, datang. Ini contoh. Sungguh. Aku kaya, aku datang ya Rasulullah. Tak. Dia cakap, baik kau miskin. Sebab Nabi dalam Isra' Mi'raj, saya selalu cerita tuan-tuan. Nabi ketika Isra' Mi'raj, Nabi meloreh ke arah kiri. Atala'tu fil jannah fara'aita ahlihal fuqara. Apa makna fuqara? Nabi cakap, aku toleh ke arah syurga, aku dibukakan. Penghuni syurga ni kebanyakannya orang fakir. Bukan orang miskin, bawah pun dia miskin. Dia cakap, tak Rasulullah, kau doakan aku. Dia cakap, aku kaya besok aku datang. Dia cakap, jangan. Kaya ni banyak dugaan. Tak ada, dia cakap, aku janji aku datang. Lalu Nabi doa. Nabi doa tuan-tuan. Bermula daripada 2 ekor kambing. Sehinggalah membiak. Banyak. Jadi banyak. Dan dia sibuk. Sampai satu ketika mula-mula tak datang satu waktu berjemaah. Lepas tu tak datang 2 waktu. Akhirnya 5 waktu tak datang sembahyang berjemaah. Itu satu hal. Kemudian bila diminta keluarkan zakat, dia cakap, mana boleh keluar zakat? Kambing ni aku yang punya. Sampai akhir hayat dia tuan, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Itu baru kambing. Saya tanya Tuan Haji tadi 7 juta. 73 juta. Kita belum tahu lagi tuan-tuan. Jangan cakap 73 juta kita ni. Pergi Langkawi cuti 3 hari tak cek Quran dah. Naik kapal terbang je. 3 hari ni kita rehat lah. Tak payah cek Quran, tak payah berjemaah. Tak? 3 hari Langkawi naik kapal terbang. Berapa Langkawi?
Jangan cakap lang kahwin. Anak kahwin salam keruk lambat semayang. Silap tak semayang. Betul tak? Baru anak kahwin, belum sendiri kahwin. Anak kahwin, semayang zuhur pukul 4. Sebab apa? Pukul 4 orang dah tak datang. Tak ada sibuk salam keruk. Boleh buat majlis. Apa salah tinggalkan sekejap sembahyang? Tak payahlah wirid, tak payahlah doa. Janji sembahyang. Baru tu Allah Ta'ala duga. Tu. Jangan cakap 73 juta. Jangan cakap macam saya cakap tadi, sado mani tu berjuta-juta duit dia. Tuan-tuan tengok dalam sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin syurga, berapa orang yang kaya? Cuma satu orang, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Ingat tak? Tak kaya pun tak ingat mati, apatah lagi kalau kaya. Kaya. Syarat kemenangan dan kesuksesan adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Penulis ni cakap, kalau nak menang, nak sukses. Apa makna sukses? Nak berjaya. Sebab selalu saya cakap, kejayaan sebenar setiap Islam itu, orang Islam itu yang berjaya ialah orang yang berjaya memasuki syurga Allah. Itu kejayaan. Kejayaan hakiki, kejayaan sebenar seorang Islam itu ialah bila dia berjaya memasuki syurga Allah. Itu sebab Nabi sebut, kalau berdoa minta syurga, mintalah Jannatul Firdaus. Sebab apa? Jannatul Firdaus ni didiami oleh para nabi dan para rasul, wali Allah, orang mati syahid. Kalau dapat tengok wajah Rasulullah, Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, diceritakan dalam kitab Nabi ni handsome lah. Handsome Nabi ni. Memang Nabi sebut tabi'u ni, ikutlah aku. Tapi banyak benda yang kita tak boleh tak terikut. Bukan nak ikut, tak terikut. Semayang Nabi, puasa Nabi, senyum Nabi, salam Nabi. Disebut Nabi nya hidung mancung, haluk ke depan, dan tajam ke hadapan, dan dia punya hidung dia tu nampak berkilat-kilat. Baru itu. Satu je kita nak ikut susah. Disebut sahabat-sahabat sebut banyak nas menerangkan Nabi, tuan-tuan, daripada dia bujang sampai umur dia 63, nak dekat dia meninggal, Nabi ni badan dia tegap dan dada dia dengan perut dia sama tinggi. Rasa perut sendiri tengok. Lurut daripada dada tu sampai bawah tu. Kalau ada ternaik tu tak ikut Nabi tu. Kalau itu pun dah susah nak ikut, ni mana? Tuan-tuan tengok dalam kitab Arba'in Usuluddin dipanggil, karangan Imam Al-Ghazali. Disebut Nabi 3 hari sekali makan kenyang. Dengar baik-baik. Bukan sehari 3 kali. 3 hari sekali aja Nabi makan kenyang. Yang lain tu sekadar alas perut. Dan begitu juga kebanyakan sahabat. Tapi sahabat, tuan-tuan, disebut dalam kitab tu, sahabat pun kebanyakan sahabat 1 hari sekali aja kenyang. Maknanya macam bulan puasa. Yang lain tu dia berlapar. Nabi 3 hari sekali kenyang. Tengok dalam kitab Arba'in Usuluddin dipanggil. Karangan Imam Al-Ghazali. Kita 1 hari berapa kali kenyang, Tuan Imam? 5 kali kenyang. Pagi kenyang. Pukul 10 kan belum lapar lagi, masuk lagi kenyang balik. Pukul 2 kan belum lapar lagi, orang rumah lah masak, masuk lagi kenyang lagi. Pukul 4 kan lah orang rumah buat goreng pisang dengan kopi. Yang tak ada orang rumah minta maaf lah. Kenyang lagi. Kan petang kan kenyang lagi. Malam kan silat-silat ada jamuan, kenyang lagi. Tambahlah orang meninggal 3 malam berturut-turut kenyang.
Mana nak rata daripada dada ke bawah? Tak ada balik kan, tengoklah cermin rata ke tak rata. Itu je pun susah kita nak ikut tuan-tuan. Sungguh. Maknanya Nabi ni seorang yang hebat. Hebat. Bab makan ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak tarik selera lah. Jangan cakap tuan-tuan, siapa-siapa pun memang susah nak tahu lah. Tambah makanan Malaysia ni memang sedap-sedap. Dan makanan Malaysia lah di antara makanan yang mempunyai banyak lemak dan kolesterol, tapi sedap. Nasi goreng, nasi lemak, paru goreng, sotong lagi sambal, Allah. Makanlah dengan sambal tempoyak, sop ekor. Ni ada yang meleleh-leleh ni kan. Baik. Susah tuan-tuan kita nak ikut. Susah. Kalau betul-betul nak beramal macam Nabi, susah naik. Fattabi'uni, ikutlah aku payah. Kita nak amalkan Isnin Khamis. Siapa boleh buat Isnin Khamis pun kuat. Isnin Khamis puasa. Tapi jangan bukakan sampai 3 pinggan, sama je. Buka macam biasa. Baru boleh rata daripada dada sampai ke bawah. Dan menyadari bahawa dirinya akan menjadi penghuni kubur. Orang yang menang itu ialah orang yang mempersiap diri menghadapi mati dan menyadari, sedar diri, satu hari besok kita akan mendiami kubur. Apa dia kubur? Tempat yang telah dipergi oleh mak ayah kita. Tetapi kebanyakan hati manusia mengeras. Mereka mengabaikan peringatan dan ancaman yang berbahaya ini. Kalaupun mereka mengingati kematian, itu pun dilakukan dengan hati yang hampa. Bahkan dengan hati yang disibukkan oleh syahwat dunia. Apa makna syahwat? Syahwat makna dia keinginan duniawi. Kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Maka hatinya semakin mengeras. Mengapa harus menentang dan menghalangi jalan Allah Azza wa Jalla? Saudaraku, mengapa hati kita tetap mengeras dan tidak mampan dengan peringatan dan dakwah? Dengan segala macam bentuknya yang datang terus menerus. Mengapa mereka tak mau iltizam dengan syariat Allah? Apa makna iltizam? Bersungguh-sungguh mengikuti syariat Allah. Tu. Kita kadang-kadang zikir yang kita, tuan-tuan, kadang-kadang zikir tu kita dah hari-hari bawa, sampai satu hari kadang-kadang kita malas nak buat kan. Kena lawan tu. Itu kena lawan. Dia memang gitu. Kadang-kadang semayang duha, contoh semayang duha. Memang hari-hari kita semayang duha. Kita ni tak pernah tinggal semayang duha. Satu hari tu rasa malas, waktu tu kena lawan. Waktu tu kena lawan. Bila kita ikut, nanti dia selang-seli, lama-lama semayang duha pun kena lawan. Kena lawan. Syaitan ni pandai tuan-tuan. Sebab dia guru malaikat. Dia tak cakap, tak salah buat tak? Alah, hari ni je. Dia detikkan dekat hati kita, hari ni je, kau penat sikit ni. Kita pun, yelah, hari-hari aku buat. Hari ni je. Tu. Mulalah tu. Alah, besok kau buat lah. Besok dia lain nak cerita dia. Hari ni penat lagi, baru 2 hari. Kau buat dah bertahun. Tu. Syaitan pandai tuan-tuan. Syaitan pandai. Kan dia cakap syaitan tu mengalir di dalam darah anak Adam. Cuma tempat-tempat hati yang mengingati Allah sahaja, syaitan tidak boleh memasuki. Apakah dunia yang telah demikian parah memperdayakan sehingga menjadikannya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla?
Tak ada tujuan dan kesibukan yang dimiliki dunia selain syahwatnya. Padahal ia telah mengerti bahawa kenikmatan dunia menipu kerana tidak kekal. Ia telah tahu bahawa jalan selamat adalah dengan meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan sebahagian daripada seronok dunia. Kita selalu dengar imam baca. Bulan puasa hari-hari kita baca wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat apa tu? Surah Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kullu man 'alaiha fan. Kamu semua akan binasa. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah apa tu? Ar-Rahman. Berapa kali disebut? 38 kalau tak salah saya. 31. Apa makna dia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah yang mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Daripada perkataan kazab, yang hendak engkau dustakan. Nikmat mana yang kau nak dustakan? Duduk ni nikmat tak? Duduk ni nikmat tak? Duduk sela lama kaki tak sakit nikmat tak? Nikmat. Semua yang ada ni nikmat. Tuan-tuan pergi tanya orang yang tak boleh duduk tu, baring kata. Saya pernah jumpa satu orang, penyakit dia pelik tuan-tuan. Penyakit saraf. Dia tak boleh gerak dia sakit. Dia gerak. Saya tengok takutlah, muda lagi. Dalam lift. Dia duduk atas kerusi macam ni. Dia gerak sakit. Saya cakap ni sakit apa? Orang rumah dia cakap, dia tengok kita pakai kepiah, orang ni bila tengok pakai kepiah dia panggil pakcik, tua pun. Dia cakap, pakcik ni sakit saraf. Muda lagi, baru awal 30-an. Sakit saraf pun tak boleh gerak. Gerak sakit. Maknanya kita bergerak ni pun rupanya nikmat. Boleh ambil air, boleh minum, nikmat. Kalau kena sakit macam tu, Allah. Kalau sakit painkiller, katalah ubat tahan sakit tu boleh, adakah kita nak hari-hari makan ubat sakit tahan sakit? Bila makan hari-hari ubat tahan sakit, nanti rosak buah pinggang. Buah pinggang lah kena cuci. Apakah dunia telah demikian parah? Memperdaya hingga mereka menjadikannya sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan kesibukan dimiliki dunia selain syahwatnya. Padahal ia telah mengerti bahawa kenikmatan dunia menipu kerana tidak kekal. Ia telah tahu bahawa jalan selamat adalah dengan meninggalkannya, iaitu meninggalkan benda-benda yang tidak sepatutnya kita ambil. Pertamanya benda-benda yang haram. Yang keduanya benda-benda yang makruh. Dan yang ketiganya, kalau benda tu harus, tak perlu, kita jangan ambil. Berhenti tak kat tu tuan. Hari ni berapa bulan tuan? 14 Saya nak cerita satu benda tuan-tuan. Tadi saya cakap dengan tuan-tuan, setiap amalan kita ni ditapis di 7 pintu langit. Satu hari Nabi panggil Saidina Umar. Saidina Umar ni Amirul Mukminin yang kedua selepas daripada Abu Bakar. Tak tahulah kenapa Nabi tak panggil, tak pesan dengan Abu Bakar. Tapi kita pernah dengar Nabi sebut Abu Bakar, iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman seluruh umat aku, nescaya berat lagi iman Abu
iman Abu Bakar. Mungkin disebabkan itulah makam Abu Bakar ni terlampau lebih tinggi daripada semua manusia. Satu hari Nabi panggil Saidina Umar dengan Saidina Ali. Nabi panggil dia dan Nabi cakap, besok dia cakap akan datang kalau ada jemaah daripada Yaman. Dia cakap, engkau cari orang langit. Nabi sebut orang langit. Saidina Umar heran, siapa orang ni? Dia bukan sahabat tuan-tuan, tapi dia dipanggil Sayyidul Tabi'in. Tabi'in ni maknanya orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Hasan Al-Basri itu Tabi'in, tapi dia ni Nabi tahu cerita dia. Nabi pernah tengok ke? Nabi tak pernah tengok. Kalau Nabi pernah jumpa dia berdepan dengan dia, dia dah kira sahabat. Tapi dia lahir, dia hidup zaman Nabi. Nabi cakap dengan Abu Bakar, dengan Saidina Umar, Saidina Ali, dia cakap engkau cari orang langit. Dia cari orang langit. Lalu selepas daripada Nabi cakap tu, tak lama tu Nabi meninggal. Kemudian Saidina Umar, Saidina Abu Bakar naik. Abu Bakar naik, tak lama lepas tu Abu Bakar meninggal. Dia kalau orang Yaman, orang Arab ni semua ada jambang. Jambang ni tepi lah ni tuan-tuan. Tu Syekh tu ada jambang tu yang kat pintu. Dia kalau orang Melayu tak ada jambang. Memang orang Melayu, orang Cina, orang Jepun tak ada jambang. Kalau ada jambang tu maknanya ada darah campur. Tak ada Arab ke mana ke, Turki ke, India ke. Ya, sungguh. Disebut Nabi Rasul yang tak ada jambang. Nabi apa tuan-tuan? Nabi yang tak ada jambang, Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Raja Rom pernah tunjukkan gambar pada seorang sahabat. Dia cakap ini Nabi Adam alaihissalam. Dan kita besok dekat dalam syurga akan dibesarkan sebagaimana Nabi Adam. Dan kita tidak akan ada jambang. Yang ada jambang pun tak ada jambang. Dia akan ikut macam Nabi Adam, 60 hasta tinggi dia, dan memang tak ada jambang. Kalau ada jambang tu, ni jambang ni lain dia. Ni laut ada campur sikit lah. India ke apa ke, adalah sikit tu. Sungguh kalau tuan-tuan baca sirah, orang Melayu, orang Cina, Jepun memang tak ada jambang. Kalau lain kalau cukur saya tak tahu Saya puas simpan tak naik tuan-tuan. Tahu lah berut ke apa ke. Sungguh dia genetik. Lagi satu orang Melayu tak banyak bulu dada. Tak satu merang buka tengok. Ada pun sejemput di sini. Itu. Nabi bulu dada dia sini cantik, penuh ke bawah. Kalau tuan-tuan dengar cerita Nabi, dia cantik bulu dada, penuh ke bawah. Jambang Nabi cantik, jambang Nabi tersusun rapi. Lalu Saidina Umar Al-Khattab ketika dia menjadi Amirul Mukminin sampai musim haji, dia cakap semua orang haji ni yang orang Yaman duduk sini. Orang selain daripada Yaman boleh pergi. Lalu masa tu tak adalah orang pergi haji sampai macam sekarang 1 juta, 2 juta, tak ada. Masa tu beribu-ribu, 2-3 ribu orang pun beredar. Dia cakap siapa yang daripada Yaman, yang daripada daerah Al-Qarni tinggal, yang lain ke tepi, yang lain boleh pergi. Lalulah tinggallah beberapa orang, dan ada ditanya siapa di sini yang kenal siapa dia? Khuwais bin Amir Al-Qarni. Ada satu orang tua bangun, dia cakap, ya Amirul Mukminin, dia cakap, ada orang nama Khuwais bin Amir, orang kampung saya, orang Qarni, tapi dia ni gila sikit. Dia tak ada kat sini, dia ada di Arafah. Kenapa dia di Arafah? Dia menjaga unta dan binatang ternakan kami yang untuk dibuat korban. Lalu Saidina Umar dengan Saidina Ali, ini akhlak pemimpin dulu tuan-tuan. Wahal dia boleh panggil, kau panggil macam raja lah, panggil Datuk sini Ibrahim dengan Mayudin jumpa aku, macam tu contoh lah. Boleh tak? Boleh, sebab dia raja, betul tak? Boleh tak Saidina Umar buat macam tu? Lagi boleh, sebab Saidina Umar zaman pemerintahan dia tuan-tuan, Rom dan Parsi tunduk di bawah Saidina Umar. Waktu tu Rom dan Parsi merupakan dua kuasa
kuasa besar macam sekarang ni Amerika dan Rusia. Saidina Umar tuan-tuan dia hantar surat dia, engkau kalau nak selamat berlindunglah dengan kerajaan Islam. Kalau tak aku serang aja tu ya. Hati kering, dia memang nak berdakwah. Ada cerita berkenaan dengan orang jumpa kerajaan Rom. Itu kemudian saya cerita. Lepas tu dia cakap, tak apalah. Dia dengan Saidina Ali dia cakap ada. Kita pergi Arafah. Siapa yang pernah duduk pergi haji tahulah. Daripada Mekah tu, tempat tawaf tu, nak pergi Arafah jauh juga. Jauh tempat kita bermalam, mabit. Dia pun pergi cari. Cari dia jumpa. Kamu Khuais bin Amir? Ya. Dia cakap angkat tangan kamu. Bawah tangan dia ni, tuan-tuan, dia cakap bawah tangan dia ni ada kesan putih. Sebab dulu dia ada penyakit sopak. Tapi disebabkan dia wali Allah. Segala doa, segala zikir, segala bacaan dia, segala amalan dia diterima oleh Allah. Itu sebab dia dikenal oleh malaikat. Sedangkan orang kampung cakap dia gila. Dia angkat tangan dia. Bila tengok putih, betul lah kau Khuais bin Amir. Jika Rasulullah pesan pada aku supaya engkau beristighfar untuk kami dan mendoakan kami. Khuais cakap mana boleh? Engkau Amirul Mukminin, kau jumpa Rasulullah, kau sahabat, engkau dijamin syurga, patutnya engkau doakan aku. Umar cakap tak. Ini pesanan Rasulullah. Tuan-tuan bayang betapa besar makam dia. Lalu dia beristighfar dan mendoakan Saidina Umar dan Saidina Ali dan jemaah yang ada. Kemudian tuan-tuan, dia berpesan dengan Saidina Umar dan Saidina Ali. Dia cakap, tolonglah kalau boleh berita ini aku dikenali oleh malaikat semua ni, jangan kau sebarkan supaya biarlah orang tak tahu. Ini akhlak orang beriman. Orang yang nak beribadah supaya yang tahu cuma dia dan Allah. Kalau gitu, aku tengok Saidina Umar suruh aku doa. Kalau gitu tak? Dia tak tahu faham. Tengok Saidina Ali datang jumpa aku minta doa. Kau apa? Gitu. Kalau gitulah. Dia tak. Dia cakap kalau tolonglah sembunyikan. Tapi berita tu sampai tuan-tuan. Ketika dia nak meninggal, orang kampung dia berebut untuk mandikan dia, kapankan dia, kubur berebut-rebut orang nak gali. Sebab tahu makam dia di sisi Allah. Kenapa malaikat kenal dia? Kenapa orang kampung cakap dia gila? Khuais bin Amir tuan-tuan, dia anak yatim. Dia ada mak, dia tak ada bapa. Dan mak dia cacat, tak boleh berjalan. Satu hari mak dia cakap, Khuais, mak ni dah tua dan tak lama lagi mak nak mati. Tolong carikan jalan, mak nak pergi haji. Lalu Khuais ni buat apa tuan-tuan? Dia beli seekor anak lembu. Dia beli anak lembu. Kemudian dia buat kandang anak lembu ni di atas jabal. Jabal ni kalau bahasa Arab ni ada orang terjemahkan gunung, ada orang terjemahkan bukit. Dan untuk latihan fizikal dia tuan-tuan, hari-hari setiap petang balik dia nak hantar lembu tu ke atas bukit tu, dia pikul anak lembu. Untuk apa? Untuk dia buat latihan supaya dia boleh pikul mak dia. Sampai ke lembu tu besar. Tuan-tuan bayangkanlah pikul lembu. Patutnya lembu pikul dia. Dia pikul lembu tu, orang kampung cakap dia gila. Dan tuan-tuan bayangkan. Musim haji, dia dokong mak dia. Daripada Yaman sampailah ke Mekah. Yaman ni belah bawah tuan-tuan. Mekah belah atas. Kita belah sini. Dan semua rukun dan wajib haji dia buat untuk mak dia, dan dalam masa yang sama dia dokong mak dia. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Itu sebab amalan dia diterima oleh Allah. Dia doakan mak dia. Dia doakan satu hari, dia doakan mak dia. Dia cakap, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa mak aku ni. Kau terimalah segala amalan dia dan kau masukkanlah dia ke dalam syurga. Mak dia tanya, wahai
Qais, engkau doakan mak engkau macam mana? Kalau mak dah masuk syurga besok, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati mak, bukakan hijab, dapatlah saya menumpang kebaikan mak dan mudah-mudahan saya pun dapat masuk syurga. Tuan bayangkan dia pikul mak. Kita tuan-tuan minta maaf cakap lah. Kalau kena pada diri kita. Mak kita, mak ayah kita hidup dulu pun nak suruh jaga pun bertolak-tolak. Baru 5 hari mak duduk dengan kita, dah mula nak hantar rumah Kak Long. Kita buat orang tu macam bola. 5 hari rumah ni, 5 hari rumah tu. Bila orang tu ngajuk balik kampung, kita bukan nak pergi tengok. Tu. Sebab dia sebut dalam kitab-kitab tasawuf tuan-tuan, mak ayah ni, kedua mak ayah ini merupakan kedua pintu syurga. Siapa yang ada mak ayah, tapi kebanyakannya sini saya rasa dah tak ada ni. Tuan Imam ada mak ayah ke? Tak ada. Siapa yang ada mak ayah, yang di luar sana, yang dengar, yang belakang muda-muda tu, santunilah mak ayah tuan-tuan, jagalah mak ayah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan barakah menjaga mak ayah ni dipermudahkan masuk syurga yang ditunjukkan oleh Qais bin Amir Al-Qarni. Baik, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang mengatur segala-galanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ya Allah. Dan Kau ampunkanlah dosa seluruh umat Islam, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan yang Kau redha, ya Allah. Ya, ini dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadahmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, musibah, wabak penyakit, terutamanya musibah banjir yang sedang melanda, ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dan seluruh penduduk Malaysia dan seluruhnya, ya Allah, daripada musibah yang pernah melanda kami dan melanda umat-umat sebelum daripada kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami dalam mendidik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah, ya Allah. Bantulah kami dalam didik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak cucu yang boleh menjaga dan memelihara kebajikan kami semasa hayat kami, ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami setelah kami dijemput oleh-Mu nanti, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami di antara ibu ayah yang tidak terjaga oleh anak-anaknya, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah. Permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Begitu juga dengan pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah dilakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah.
seterusnya ke syurga lah hendaknya mereka dan juga kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.